Force ni apa? Daya kan. Vektor-vektor lah. So awak kena beza tahu daya tu apa, vektor itu. Okey, dalam topik ni awak akan belajar ni law ni, parallelogram law. Nak sebut pun susah. Parallelogram law. Cartesian vector form. Dot product and angle between two vectors. So matematik awak ni kena kuat lah ya. Saya tahu dah apa awak punya kekurangan tu sebab saya dah banyak kelas saya buat tu. Problem dia sama je. Problem dia trigonometri. Kalau kita ada satu segitiga tepat, selalu apa? Terbalik semua. Segitiga tepat maknanya dia ada satu sudut 90 darjah. So kalau ini theta, katalah ni alpha. Sini A, sini B, sini C. So sin theta equals to, kita ambil yang sin ni dia setentang. So A over sesendek, hypotenuse C. Dia jangan terbalik dengan cos. Cos theta ni sebelah B over C. Dan tangent theta equals to A, ambil yang setentang dulu. Setentang dengan sudut tu A bahagi dengan sebelah dia. Ini selalu student salah. Terbalik. Kalau dia terbalik, jawapan dia lain. Ya. Kecuali bagi sudut 45 darjah, jawapan dia samalah awak terbalik macam mana pun. Kalau sudut dia 45 darjah, kalau sudut dia bukan 45 darjah, jawapan dia. Okey, alpha pula. Sin alpha equals to, ambil yang setentang dulu. B over C. A over C. Dan tangent alpha equals to, so ambil yang setentang. B over A. Okey, saya haraplah awak jangan buat silap untuk semua. Setiap kali ajar, mestilah ada yang tak ingat benda ni. Kalau awak kat sekolah, dia sebut apa? So kan. Okey, kaedah mana yang awak guna untuk ingat tu terpulang pada awak ya. Kalau saya tak pakai sangat benda ni. Saya lebih pada kaedah macam ni. Okey, kalau sin dia setentang, kalau cos dia sebelah. Okey, yang ni penting ya. Okey, dalam topik ni kita kena belajar skala dan vektor. Apa itu skala? Apa itu vektor? Vector operations. Macam mana kita nak tambah, tolak, bahagi, darab untuk vektor. Vector addition of forces. Addition of a system of coplanar forces. Addition ni proses tambah ya, tambah, plus. Coplanar ni adalah sesata. Dalam satu sata. Kalau kita ada 3 dimension, 3D dimension, ini X. Sini Z. So satah dia dalam satu satah. Sini XY plane. So awak belajar inventor design kan? So awak dah
Dah pandailah satah-satah ni apa kan. So sini YZ plane dan sini ZX plane. So sesatah, maknanya satu satah je. Maknanya satu satah ni koplanan ni mesti dalam 2 dimensional. Ya. 2 dimensional. Cartesian vectors ni beza dengan skala vectors hanyalah pada ungkapan IJK je. Buat tambah IJK je jadi Cartesian vector. Kalau tak ada IJK, ianya adalah skala. Addition and subtraction of Cartesian vectors, macam mana kita proses tambah dan tolak Cartesian vectors. Position vectors ni lebih kepada coordinates, ya, coordinates untuk menentukan kedudukan. Okey, macam kita punya GPS lah, dia ada kedudukan daripada origin, ya, daripada mana kita duduk mesti ada coordinates. Force vector directed along a line. So untuk collinear vector, so along a line ni along action line, dipanggil action line. Ya. Kalau ada daya ni, dia mesti bertindak pada satu garis. Ya. Kalau dia sengit pun dia mesti pada satu garis, disebut sebagai collinear. Ya. Dot product untuk dapatkan sudut antara dua vektor. So kalau kita ada vektor A and vektor B, so untuk dapatkan sudut ni kita dapatkan menggunakan dot product A dot B. So itu antara topik yang ada dalam topik 2 lah. Dia adalah asas kepada daya. Vektor daya. Awak kena faham takrifan-takrifan yang ada dalam ni. Yang pertama adalah skala. A quantity characterized by a positive or negative number indicated by letters in italic such as A. Contoh dia mass, volume and length. So nilai-nilai skala ni adalah nilai-nilai nombor. 1, 2, 3, 4. Ataupun negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sebab dia ada positive and negative number. Dia adalah nombor. Ya, nombor. Nombor ni adalah skala. Dan contoh bagi skala adalah jisim. Jisim saya 80 kg. So dia adalah nombor. Kilogram ni adalah unit measurement. Kan? Dia mesti ada unit. Ukuran dalam apa? 80 pound, 80 kilo, 80 tan, itu adalah unit measurement. Volume 100 meter cube. Kan? 100 ni adalah nombor. Itu juga dengan panjang 100 meter. So this is skala. Apa beza skala dengan vektor? A quantity that has a magnitude and direction. Okey, ni adalah keyword dia. Dia ada magnitude dan juga dia ada direction. So tambahan dia ni direction. Dia ada arah, dia ada magnitude. Magnitude ni adalah skala. A quantity that has magnitude and direction, contoh dia position. Okay, position, kedudukan dia. Contoh dia panjang dia 100 meter pada sudut minus 30 degrees. Right? So dia ada direction. Arah dia tu ke mana dia pergi. Daya. Okay. Daya dia ada nilai dan juga arah dia. Dan juga moment. Ya, moment. Moment ni 2F times distance. Ya. So direction dia ada clockwise
ataupun counter clockwise. Sorry, bukan counter clockwise ni. Counter clockwise. CCW ataupun CW. Right? Rotation angle. Okay, represent by letter with an arrow. Ni kalau kita tulis tak ada arrow pun tak apa, tapi kalau dia ada arrow ni menunjukkan dia adalah vector. So kadang-kadang dia buat ada tanda atas tu adalah vector. So ini subject vector is presented as a bold, ya. Dia ada bold ni. Kalau bold ni dia vector and its magnitude positive quantity as a SA. A tak bold. So bold and no bold. So ini adalah vektor, dia ada magnitude. Magnitude ni berapa? Dan juga dia ada sense. Ya, sense ni lebih kepada positif atau negatif. Dan juga dia ada direction. Direction dia dalam sudut, ya, angle. Okey. Convention yang kita guna, convention, ya, convention. Untuk menentukan positif atau negatif dia macam ni. Okay, kalau kita ada part C, X, Y ni. Okey, yang ni positif. Yang ni positif. Yang ni negatif. Yang ni negatif. So kalau dia pergi kanan positif, kiri negatif. Pergi atas positif, pergi bawah negatif. So ini convention yang kita guna. Begitu juga dengan moment. Kalau moment counter clockwise saya buat positif, clockwise saya buat negatif. Ini kena ingat. Supaya kita standardkan nilai-nilai ni, dia tambah dengan tolak memberikan jawapan yang berbeza. Okey, patutnya kita tambah, kita pergi tolak. So jawapan dia tak betul lah. Jadi kita standardkan convention. So vector operations, multiplication and division of a vector by a scalar. Product of vector A and scalar AA magnitude equals to this. Kalau dia buat magnitude macam ni, dia mesti always positive, ya, always values. Nilai dia akan jadi positif. So kita ada angka tab A ni, kita boleh kalikan dengan vector A, so kali je A, ya. Kalau bahagi pula, A bahagi A equals to 1 over A kali dengan A. Kali bukan dot, ya, kali. Darab. Multiply. Ya, multiplication ni kali. So dalam vektor dot dia lain, kali pun lain. Ya, ni dot. Ini multiply. Dia tak sama, ya, dia tak sama. Kalau dua ni dia tak sama. So contoh dia gambar yang saya tunjuk tu A tu adalah vektor. Ini adalah vektor A. So kita kalikan dengan 2, kita dapat 2A. So A kali 2 itu 2A. Inilah. So panjang vektor ni adalah ataupun skala value bagi vektor ni adalah 2 kali ganda. So arah dia positif, ya, arah dia positif. Kalau dia berlawan arah dengan yang positif, kita nyatakan dia sebagai negatif. So negatif A bagi 2 equals to 0.5 A. Senang saja. Okay, dia adalah direct calculation. So ini juga adalah sama dengan negatif setengah kali A. Oh, jangan buat dot, ya, dot dia jadi jawapan lain. Kali A equals to 0.5. Negatif 0.5 A. Untuk proses tambah pula, vector addition. Addition of two vectors A and B give a resultant vector R by the parallelogram law. Ini yang akan kita guna apabila kita ada lebih daripada satu vektor. Kita guna this law. Kalau lebih daripada satu vektor. Jadi kita kena unjurkan vektor-vektor tersebut supaya dia menjadi segi 4 selari. Ya, segi 4 selari.
So kita panggil dia sebagai resultant vector. Di R bold ni adalah vektor ya, resultant vector. Result R can be found by a triangle construction. So communicative example given, R equals to A plus B is equal to B plus A. In special cases, vectors A and B are collinear. Collinear ni apa? Segaris. Ya, segaris ataupun sepaksi. Sepaksi. Di dalam line yang sama. Kalau kita ada garis ni, dia berada pada line yang sama. So ini adalah disebut sebagai collinear. Okey, contoh dia kita tengok gambar ni. Kita ada dua vektor A, kita ada satu lagi vektor B. Contoh mula-mula sekali awak temukan okey, dalam satu arrow kita kena ada bagi nama ya, bagi nama. So ini kita sebut sebagai tail echo. Ini kepala ya. Untuk anak panah ni kita kena ada echo dan juga kepala, tail and head. So kita sambungkan tail antara dua vektor tersebut. So kaedah untuk melukis gambar rajah segi 4 selari, sambungkan dulu ni, okey? Echo dengan echo, sambungkan sini. Kemudian unjurkan, okey? Unjurkan garis ini yang mana dia adalah selari dengan ni. Dia selari. So ni pun B juga. Dia sama panjang dan selari. Equilength and parallel. Begitu juga dengan A. Arah yang sama sehinggalah dia bertemu pada titik P. Okey? Sehingga dia bertemu pada titik P. Unjur sampai dia bersilang. Kemudian daripada echo ni, from tail, kita sambungkan satu garis kepada kepala. Yang mana dia bersilang pada titik P. Dan ia adalah resultant vector. Okay. So R diberikan oleh formula R equals to A plus B. So A plus B yang inilah A plus B. A plus B. Saya ambil yang ni ya. Ini B ya. So A plus B. Dia syarat A plus B ni pula, dia ada syarat dia. Awak kena tengok syarat untuk A plus B. Ini echo, ini kepala. Kepala ni disambung dengan echo B. Ya. Jangan sambung dengan kepala B. Sambung dengan echo dia. Okey. A plus B. Kalau dia sambung dengan echo baru boleh plus. Ya. B untuk dapatkan R. Ataupun dia boleh dinyatakan sebagai B plus A. Kat mana B plus A? B. Okay, ini B plus A. Dia boleh commutative. Ya, commutative. Okey, untuk collinear vectors, pada satu garis yang sama, ini vektor A plus. Ya, tengok ni, dia plus ni kat mana? Kepala dengan echo. Ya, kepala dengan echo. Head to tail. To tail. Baru jadi plus. Jadi ia diberikan oleh R equals to A plus B. Okey, A plus B. Ada soalan? So bila awak nak lukis gambar rajah segi 4 selari tu, lukis dengan betul ya.
Untuk tolak pula, subtraction, ya, ini tolak. Jadi plus ditolak. Negative sign ni lebih kepada census, ya, census. Census ni adalah dia punya direction. Okey, kita ada dua vektor, vektor A dan juga vektor B. So katalah kita terbalikkan B ni jadi mula-mula dia ke kanan, kemudian dia ke kiri. Dia akan jadi negatif B. Okey, sebab dia punya arah dia berlawanan dengan positif B. Tapi A masih lagi positif kan? A positif. So A dan juga negatif B. Sama juga metod dia. Unjurkan A ni sama arah dan selari. Dan unjurkan B. Negatif B. So sini jadi apa? Plus kan. So kita ambil segitiga yang atas ni, kita bawa dia ke sini. So kita dapat dia punya resultant. Resultantnya dapat daripada echo head, tail to head, ya. So sambung daripada echo kepada kepala ni. So kita dapat resultant vector. Ini adalah resultant vector. Ini adalah vector. Ini adalah vector. So R prime A plus, sebab ni ada plus kan? Negative B. So A minus. Okay, R prime equals to A minus B. Sebab tu dia jadi sebab A plus minus B. Alright. Maintain dia punya sign. Jangan tinggal. Supaya kita dapat A minus B. Untuk dapatkan daya paduan. Tadi kita tengok resultant vector. Bila kita nak buat daya, kaedah juga adalah sama. Ini resultant force, ya. Daya paduan. So dia dihasilkan daripada lebih daripada 2 daya, ya. Bila lebih daripada 2 daya, minimum 2 daya, barulah kita dapat daya paduan. So contoh dia, kita ada bracket ni. Dia ada kabel. Kabel dia ditarik ke atas satu, ke bawah satu. So kabel ni diberikan, diwakilkan dengan daya F1, F2. Okay, daya. Ni daya. So kita kena lukis gambar rajah segi 4 selari ataupun apply parallelogram law. Okay. Kedudukan dia apa? Gambar rajah segi 4 selari. Sama macam contoh yang saya tunjuk sebelum ni, unjurkan, ya, unjurkan. So kita dapat macam ni. So sama kan? So garis ni, nilai ni mesti sama panjang dan sama arah, dan yang ni mesti sama panjang dan sama arah daripada echo, tail sambung kepada head, ya. So kita dapat daya paduan. So FR adalah daya paduan. FR ni. Tadi vektor, ya, resultant vektor, vektor paduan. Yang ni adalah daya paduan. Kemudian kita ambil segitiga bahagian atas ni, kita bawa dia ke sini. So kita ambil ni, kita ada F1, F2. So FR equals to F1 plus F2. Ya, ni plus kan. F1 plus F2. So resultant force bagi dua daya ini diberikan oleh F1 plus F2. Ya, F1 plus F2. So procedure for analysis,
Make a sketch yang kita buat tadi. Lukis gambar rajah segi 4 selari. Two components forces add to form the resultant force. So kita lukis dan dapatkan resultant force ni. Bila kita dah lukis rajah segi 4 selari ni, baru kita dapat daya paduan ni. Resultant force is shown by the diagonal of the parallelogram. So ni dia punya yang biru ni adalah resultant force. The component is shown by the sides of the parallelogram. So komponen-komponen dia diberikan oleh F1 dan juga F2. So F1, F2 itu disebut sebagai component forces. Okay, FR ni apa? FR adalah resultant forces. So daripada dua daya tu kita boleh wakilkan dia kepada satu daya, iaitu daya paduan. Itu maksud dia. So kalau kita ada dua daya, F1, F2, kita boleh wakilkan dia kepada satu daya saja, disebut sebagai daya paduan. Alright. Di mana FR, F1 plus. Okay, ini ingat. Kita bila ada satu daya paduan, kita boleh leraikan dia kepada dua daya mengikut paksi rujukan daya tersebut. Ya. Paksi U, paksi V, bukan square ya. Paksi U yang so FU dan juga daya FV, kita boleh wakilkan dua daya ini kepada satu daya paduan FR ya. FR. So daya yang biru ni adalah daya paduan bagi FU dan juga FV. Okey. Awak kena faham benda ni sebab kita akan banyak guna sampai topik last sekali. Sampai topik 6 kita akan guna konsep daya paduan. Alright. Jadi bila awak ada daya paduan, awak kena leraikan dia kepada dua daya mengikut paksi rujukan yang kita buat. So paling senang saya lukis satu rajah mengikut paksi XY. So kita ada dua daya. F1. Ini bukan parallel saya buat segi 4 je. F2. So sama juga konsep dia, kita unjurkan daya paduan. So ini adalah FR. So FR F1 plus F. Right? Okay. So selepas kita dah pandai, dah boleh buat gambar rajah segi 4 selari, kita kena gunakan dua hukum ni. Selain daripada hukum teorem Pythagoras tadi, teorem Pythagoras tadi hanyalah boleh digunakan bagi segitiga tepat. Kalau segitiga tak tepat, awak kena guna dua hukum ni, iaitu law of cosine dan juga law of sine. Okey, kita tengok segitiga ni bukan segitiga tepat ya, sebab dia tak ada sudut 90. Kalau segitiga tepat mesti ada satu sudut 90 darjah. So A, B, C dan sudut dia diberikan oleh kecil, B kecil dan C kecil. So cosine law menyatakan bahawa C equals to square root A square ni A square plus B square tolak 2AB cos C. Cos C ni sebab apa? Sebab kita kena ambil sudut yang setentang dengan C itu. Ya. Itu adalah cosine law. Katalah kita nak B pula. So B, kita ambil yang kepit. B equals to square root. Okay. B yang kepit dia adalah A dan C. So A square. C square 2AC cos sudut yang setentang dengan B adalah B kecil.
Begitu juga dengan A square root B square plus C square 2BC plus D. Right? Ini hukum ni kena ingat. Okay. Dan law of sine pun senang. Kita tengok sudut yang setentang, ya, sudut yang setentang. A bahagi sin A. A bahagi dengan sin sudut setentang dia. Jangan bagi dengan C sebab dia sebelah. B pun sebelah. Kita cari yang opposite. Sudut yang opposite dengan A. A bagi sin A equal to B bagi sin B equal to C bagi sin C. So dua law ni wajib, wajib awak faham. So selain daripada teorem Pythagoras, law of cosine dan law of sine. Dan juga yang trigonometri tadi, ya, yang sin, cos dan juga tangent. Jangan silap. Okay, the screw eye is subjected to two forces, F1 and F2. Determine the magnitude and direction of the resultant force. Okay, magnitude adalah skala, direction adalah angle. Ya, kita ada dua daya, F2 150, F1 100, dia bagi sudut. Sudut daripada paksi kita label dia, X sini, Y. Ya. Dan kita lukis gambar rajah segi 4 selari menggunakan law parallelogram law. Ya. So, sini F1, sini F2. Ini 10 darjah, sini Y, sini X. So unjurkan, mula-mula unjurkan dulu F2 ni, unjurkan ke atas. Dia mesti sama panjang dan sama arah. So kita ada satu sudut, satu arrow sini. So ni adalah F1. Sini adalah F2. Okay, dia selari. Yang ni selari dengan sini, yang ni selari dengan. Okey. Kemudian daripada ekor dia kat sini kan, ekor dia kat sini, tail, sambung kepada head. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan daya paduan dia, FR. Inilah daya paduan yang kita nak cari. Ya. Kalau kena lukis dulu gambar ni baru kita dapat daya paduan. Dan angle dia kita ukur daripada paksi X lah. Paksi X. Ukur kat sini angle dia berapa. Kemudian kita dapatkan maklumat-maklumat yang diberi. Okey, kita dapatkan maklumat yang diberi. So satu segi 4 ni adalah 360 darjah. Tolak 2 kali 65 degrees. Okey. 65 ni dapat dari mana? Daripada 90 darjah. Tolak 25, 10 dengan 15 adalah 25. Kita dapat 65. So sudut ni adalah 65 degrees. Sama juga sudut. Sudut ni sama ya. So 360 darjah. Tolak dua sudut ni, 2 kali 65 darjah bagi 2 kita dapat 115. 115 kat mana? 115 ini 115. Itu pun 115. Okey, dapatkan maklumat untuk sudut pada gambar rajah segi 4 selari. Okey. So kemudian baru kita apply law of cosine. Okey. Ambil separuh daripada gambar rajah segi 4 selari itu, kita ambil separuh ya. Setelah ini X. Kita ambil bahagian bawah ni, kita ambil yang bahagian ni. Okey, awak transfer separuh daripada gambar rajah segi 4 selari ni kepada sini.
So masuklah maklumat yang ada. Ini adalah phi. Phi adalah sudut daripada paksi X kepada daya paduan. Theta adalah sudut sini. Theta daripada daya kepada daya paduan. Ini diberi 15 darjah diberi. Ini yang kita dapat tadi kan. 115 darjah. So kita apply law of cosine. FR, sudut tentang dia 115 ya, 115. So yang kepit dia 150 dengan 100. So square root 100 square plus 150 square minus 2 kali 100 kali 150 cos 115. Cos 115 sebab dia sudut yang setentang dengan daya paduan tersebut. So kita selesaikan, kita dapat 212.6. So kita bundarkan jadi 213 Newton. Ini adalah resultant force. Okay, 213. Untuk dapatkan sudut theta ni, untuk dapatkan sudut theta kita guna law of sines. So kita tengok yang setentang dengan sudut theta ni adalah 150 ya. So 150 bahagi dengan sin theta equal to, kita ambil balik jawapan yang kita dapat tadi 212.6 bahagi sin 115. Sin theta equals to ni, theta equals to 39.8 ya. Theta equals to sin negatif. Inilah 150 kali itu ni berapa kan. So awak kena pandailah pakai kalkulator ni. Siapa yang tak pandai, belajar untuk dapatkan convert, dapatkan sudut dia. So theta ni kita dapat 39.8. So ni saja. So sudut daripada paksi X kita kena plus 15. Sebab apa? 15 kat sini. So direction dia adalah 54.8 degrees from X axis ya. X axis. Kita ambil lah label kat sini. So kalau kita ukur daripada paksi X, kita kena tambah 15 degrees. So convention bagi sudut biasanya dia lawan jam ya. Ini 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, so dia lawan jam. Macam tu. Right? So, kalau angle apa kita kena ukur daripada 0 degrees. Okey, sini adalah positif. Kalau dia ke sini, ini adalah negatif. Okey, skala notation. Apa yang dimaksudkan sebagai skala notation? Skala ni nombor ya. Skala ni adalah numbers. X and Y axis are designated positive and negative. So positif negatif tadi kan saya bagi tahu arah positif, arah negatif, positif, positif, negatif, negatif. So dia akan mengikut convention ni ya. Kalau dia ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif. Component of forces expressed as algebraic skala ya. Iaitu F ni adalah resultant lah. F ni adalah resultant adalah Fx plus Fy. Okey, kalau pada paksi X kita sebut sebagai Fx, pada paksi Y kita sebut sebagai Fy. Sebab dia collinear dengan paksi tersebut. Macam juga kita belajar resultant tadi kan, Fr equals to F1 plus. Okey, sama. Tapi kali ini kita refer kepada paksi. Okey, paksi X dan juga paksi Y. So bagi gambaran rajah segitiga tepat ni senanglah ya, senang. Tadi kita guna gambar rajah segi 4 selari. Okey, ini yang saya cerita awal tadi bila kita nak dapatkan Fx. So Fx equals to F cos theta. Kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada cos theta equals to Fx over F. So F ni naik atas. So kita dapatlah Fx. Ini yang jangan terbalik tu, saya ulang banyak kali tu, jangan terbalik cos dengan sin. So kalau dia sebelah pada sudut ni,
sudut theta ni dia adalah cos. Begitu juga dengan y. Y ni dia setentang, dia sama je ni. Okey. Dia setentang dengan sudut ni, dia adalah sin. Ingat ni. Banyak student salah terbalik sin dengan cos. Dan beberapa kelas mesti ada yang terbalik. Saya tak tahulah sebab apa. Dah pesan banyak kali pun terbalik. Sin setentang, cos sebelah. Ya, ingat tu. Jangan lupa. Okey, kita continue lagi. Ini skala notation. Skala notation adalah macam ni, kita tulis dia. F. So, saya sambung lagi ya. F equals to Fx. Kita ganti lah Fx ni dalam ni. Plus. So dia positif. Sebab apa? Direction dia positif. Ke kanan, ke atas. Ya. Ke kanan, ke atas. So ini positive direction. Sini positive direction. Okay. Kalau dia negatif. Katalah dia duduk sebelah sini. F ni. So pada paksi X dia adalah negatif Fx. Katalah ni saya buat F1 F1 F2. So ni adalah positif. Saya tulis lain. So ini adalah negatif F1X. F2 sorry. Dan ini adalah positif F2Y. So F2 equals to, tulis simbol dia, negatif negatif. F2X plus F2Y. Okay. Awak kena ikut direction dia. Kita tahu direction dia ke kiri. Jadi nilai dia mesti negatif. Okay. Okay, Cartesian vector notation pula. Apa beza Cartesian dengan skala? Ya? Apa yang saya cerita tadi, dia ada I, J. Kalau ada paksi Z, dia ada K. So kalau dia pada arah X, dia adalah I, kita tambah I. Nampak tak? Kita tambah I sini. Kalau dia pada paksi Y, kita tambah J. Ini disebut sebagai Cartesian vector notation. So kalau skala, F equals to Fx plus Fy saja. Dia tak ada IJ. Kalau dia Cartesian, dia adalah F equals to Fxi. Tambah I. I ni kita tahu adalah X axis. Refer to X axis. J ni dia refer to Y axis. Okay. Benda ni amat berguna bila awak buat CNC programming lah. Okay. Awak akan guna IJK. Lepas tu awak kena faham I tu apa, J tu apa, K tu apa. Kalau ada paksi Z, dia adalah K. Tambah satu lagi notation iaitu K. So Y ni adalah J, X ni adalah I. Alright. So direction dia sama juga. So tambah saja. Coplanar force resultant. So tadi kita buat dua daya saja. Sekarang ni macam mana kita nak buat untuk 3 daya. Coplanar maksudnya sesata. Sesata ni sata XY lah, XY plane. Ya, dalam contoh ni ada 2 paksi akan memberikan satu sata. So yang pertama awak resolve force into X and Y component. So daripada satu daya awak resolve. Resolve ni maknanya awak leraikan dia kepada 2 komponen daya. So saya lukis ini, awak kena ikut. Bila awak buat problem, solution tu ni, saya nak awak lukis ya. Jangan degil tak nak lukis. Sebab apa? Sebab nanti kita confuse positif dan negatif. So kalau F1, satu daya arah ke arah X, satu daya arah Y. So F1 equals to F1XI plus F1YJ. Okay. Ini F1X. Ini adalah
F1Y. So arah dia positif. Okey, untuk F2 pula negatif F2X. Negatif F2X. Dan ke atas F2Y. So negatif F2X I arah X plus F2Y J. Okey, tulis saja. Begitu juga dengan sini. So yang ni F3X, sini adalah negatif F3Y. F3XI minus F3YJ. Alright. So asas-asas yang kita buat tadi, kita guna pakai balik untuk lebih pada satu daya. So apa yang saya cakap tadi, kena leraikan, resolve forces. Ya. Sebab kita tahu satu daya paduan equals to Fx and F. Kita guna balik kan. Okay. Law ni kita guna balik untuk kita dapatkan daya paduan bagi tiga daya. Ya. Tiga daya. Jadi untuk dapatkan daya paduan, ini resultant force Fr equals to F1 plus F2 plus F3 equals to Frx I plus Fryj. Okay. Ini daya paduan arah X, daya paduan arah Y. Ini adalah untuk Cartesian ya. Sebab ada Ij ni dia adalah Cartesian. If scalar notation I use, buanglah Ij itu ya. Frx adalah diberikan oleh, okey, kita ambil daripada tadi F1x positif minus F2x sebab dia negatif plus F3x dia adalah positif ya. So totalkan semua sekali dapat berapa. Fry kita campur yang arah y saja. F1x positif, F2y positif minus F3y. Satu je minus. Yang ni positif. So kita dapat berapa? So Frx adalah jumlah daya arah X, Fry adalah jumlah daya arah Y. So the magnitude of Fr can be found by Pythagorean theorem, iaitu Fr equals to Frx square plus Fry square. Dan juga sudut dia theta equals to inverse tangent Fry bagi Fr. Ini pun jangan terbalik ya, jangan terbalik. So daripada gambar ni kecil sangat. Besar. Apa yang kita buat tadi, ni X, sini Y. Okey, ini daya paduan. So diberikan oleh komponen Frx plus Fry. So sini theta. So kita guna teorem Pythagoras. Ya. Fry over Frx inverse tangent, kita dapat sudut theta. Dan untuk dapatkan magnitude bagi Fr, kita square rootkan Frx square plus Fry. Ini formula ya. Formula daripada teorem Pythagoras. Okey. Ada soalan? Halo. Tidur apa? Ada. Okey, saya akan continue sikit lagi. Contoh, ini contoh-contoh yang ada dalam ni, contoh-contoh soalan lah ya, contoh-contoh soalan. Determine X and Y components of F1 and F2 acting on the boom. Express each force as Cartesian. Okey, dia suruh jawab dalam Cartesian. Bila suruh jawab dalam Cartesian mesti ada apa? Ij. Ya. Bila dia sebut sebagai Cartesian vector ni mesti ada I, O, J. Macam mana kita nak buat? Diberikan F1 adalah 200 Newton, 30 degree daripada paksi Y. F2 adalah 260 dan diberi ni. Ni baru kita jumpa kan. Ini disebut sebagai slope triangle. Slope
triangle. Okay, mudah aja guna slope triangle. Macam mana kita buat? Okay, kita guna skala notation. Kita leraikan daya ni. Okay? Kita leraikan. So, awak kena lukis daya ni supaya awak tahu positif dan negatif. So, make sure kepala ekor ya. Okay, ini F negatif, F1X. Ini apa? F1Y kan? Yang ni sama juga. F2X negatif F2Y. Kena ada nilai apa sign tu. Tunjukkan dia ke bawah. Kemudian kita tulis skala notation F1X equals to, okay, ni F1. Kita kena dapatkan nilai dia. F1X equals to 200 sin 30 degrees. Ya, 200 sin. Sebab apa sin? Sebab dia setentang ya, setentang dengan sudut ni. Okay, dia sama juga. Sebab dia parallel, dia sama juga. Dia sentang. Kalau awak ambil sudut 60 darjah ni, dia jadi cos. Saya buat dua option. Ataupun equals to negatif 200 cos. Ya. Sama dengan negatif 100. Saya buat dua option. F1Y adalah arah Y. Dia positif 200 cos. Cos sebab apa? Dia sebelah sudut 30. So kalau awak ambil sudut 60, dia jadi 200 sin 60. Dia mesti tak sama. Kalau atas dia cos, bawah dia mesti sin. Okay. Okay, daripada slope triangle tu dia dapatkan sudut theta. Sebenarnya tak perlu ya, tak perlu dapatkan sudut theta. Okay, kita tengok tak perlu. Kita boleh terus guna slope triangle tu. Macam mana nak guna slope triangle? Okey, daripada F2 ni kita ada dua daya, F2X dan juga F2Y. So ni negatif ya. So F2X equals to, awak ambil nilai dia 260. Kemudian dekat slope triangle tu awak cari yang mana yang selari dengan daya tersebut. So 12 ni dia selari dengan F2X ni. Nampak tak? Dia selari. So ambil 12 bahagi 13. 12 bahagi. So ni equivalent to cos theta. Okay, equivalent to cos theta. Kalau ni theta, equivalent lah cos theta. Sama juga yang ni. Kalau dapatkan sudut theta pun boleh juga. Tapi kalau tak guna sudut theta ni pun boleh juga. So terus kali 260 kali 12 per 13 equals to 240 Newton. So arah dia positif, make sure dia adalah positif. Ya. F2Y negatif. So kita tengok garis yang selari dengan paksi Y adalah 5. Nampak tak? 5. So 5 per 13. Ini equivalent to sin. So kita dapat negatif. Kalau ini negatif, sini negatif. Ya, negatif 100. So kita dapat skala notation F2X equals to 240. F2Y equals to minus 100. Ya. So kita boleh tulis dalam bentuk Cartesian vector notation. F1 equals to ni 100 negatif 100 dengan 173. Saya tulis sini ya. F1 equals to, ambil X dulu, minus 100I plus 173J. Tulis macam tu. Ini dalam bentuk Cartesian vector notation. Okay.
Begitu juga dengan F2, ambil balik nilai ni. Ambil X dulu, jangan ambil Y dulu. Ambil X baru Y. 240I minus 100J. So, ini adalah F2. Okay. Dalam bentuk Cartesian vector notation. Okay, kalau dalam bentuk skala notation, F1X equals to minus 200 sin ni dapat 100, 1,3. Inverse tangent dapat 5/12. Kalau berapa ni? 0 degree. So Cartesian vector notation dapat dalam bentuk ni. Ini diulang balik. Tak tahu sebab apa. Dia nak tunjuk perbezaan antara skala dan juga Cartesian. Beza dia apa? Ada I dan J. Okey, dia solution dia tak habis, saya nak habiskan. Ya. Macam mana kita nak dapatkan FR dia? Daya paduan dia. Daripada sini, kita tahu bahawa FR equals to F1 plus F2. So, awak tambah I dengan I, J dengan J. Ataupun kita buat FRX plus FR1. So, FRX ataupun FRI plus FRJ. So cari yang I dulu, okey, yang I. So kita dapat FRI equals to negative 100 plus 240. So dapat berapa? 140 meter. Kan? FRJ, kita ambil yang J saja. 173 plus minus ya, minus. (73 Newton). Kan? Jadi kita dapat FR equals to square root 140 square plus 73 square. So dapat nilai dia. Cuba kira Sat. 140 square plus 73 square bahagi 2. Okay, kira berapa? 140 square plus 73 square equals to square root 158. 158 Newton. Kalau kita nak dapatkan sudut dia, direction dia equals to FRJ bagi FR. So FRJ 73. Tangent saya lupa tulis. Tangent inverse 73 bagi 140. So theta equals to 73 bagi 140. 52 ni awak guna saintifik. 73 bagi 140. So inverse tangent trigonometry inverse tangent 73 bagi 1. Inverse tangent trigonometry second tangent 27.54. Okey, ini penamat dia ya. Penamat dia kita dapatkan daya paduan dan juga direction. Okey.
Dalam contoh ni dia tak selesaikan sampai habis, so saya selesaikan. Okay, sama juga dengan yang lain. Okey. Ada soalan tak? Halo. Tak ada je. Wah, hebat ah. Okey lagi cik. Okey je. Kalau okey saya continue ni. Ini pun contoh soalan juga. Ya, contoh soalan. Kita selesaikan example ni. Okey, kita selesaikan sampai sini. Last kali ni, last. The length is subjected to two forces, F1, F2, determine the magnitude and orientation of the resultant force. Sama juga kaedah dia, sama je. Dia awak lukis dulu dia punya komponen, ya. Lukis dulu dia punya komponen. Lukis dengan betul, ya, label dengan betul. So sini adalah F1X, sini adalah F1Y. So kita boleh dapatkan terus dari sini F1X itu 600. Kita tengok sudut dia sebelah cos. Okay, F1Y equals to 600. Kalau di sini cos, ini sin lah. Macam tu. Labelkan dulu. Ini sama juga. So sini sama dengan sini. Okay, dengan sini. So kalau sudut 45, sini pun 45. So tak ada masalah. Kalau awak terbalik pun tak apa sebab jawapan dia sama. So sini adalah F negatif, F2X. Sini adalah F2Y equals to 400. So sudut ni adalah cos 40 darjah. Sini adalah 400 sin. Okey. Kemudian skala notation FRX equals to jumlah daya arah X. So FRX equals to 600 cos 30. So kita dah buat tadi kan? Ni. Tolak 400 sin 45. Tolak 400 sin 45. Ini. Equals to 236.8 Newton. FRY equals to jumlah daya arah Y. Ambil Y saja 600 sin 30 plus 400 cos 45. Kita dapat 582.8. Ada satu lagi kaedah yang dia orang guna table, ya. Kalau guna table. So buat sini F, F1, F2, sini total. Sini awak buat Fx, sini awak buat F1. So Fx, F1 tadi berapa? 600 cos 30. 600 cos 30 darjah. 600 sin 30 darjah. 400 sin 30 darjah. So kalau awak total sini, jumlah sini ke bawah sini, awak dapat jawapan yang sama, 236.8 dan juga 582. So ikut awak lah, awak nak guna table ke ataupun direct. So ini salah satu methods yang digunakan. So yang ni adalah Fx dan ini adalah F. Kemudian masuk dalam formula apa? Fr equals to square root Frx square plus Fry square. Theta equals to inverse tangent Fry bagi Fr. So sama je, dia repeat. Okay, Fr dapat 629. Theta adalah 67.9 degrees. Okey, bagi vektor Cartesian vector notation pula dia cuma tambah I dan J saja. So daripada skala dengan vektor tambah IJ kita dapat Cartesian vector notation. So 236.8 pun nilai skala yang sama plus 582.8 pun nilai skala yang sama, cuma tambah apa? I and J untuk jadikan dia sebagai Cartesian vector notation. Okey.